الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil pengurusi majlis, Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, nazir dan pegawai-pegawai masjid, sekalian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama kita mengucap syukur sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibni Atha'illah As-Sakandari. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada hikmah yang keenam. Qala al-musannifu rahimahullah, la yakun ta'akhkhuru 'amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Maksudnya, janganlah sekali-kali disebabkan kelewatan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika kamu sangat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah sehingga kamu rasa terputus harapan. Ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi jaminan akan menerima semua doa dan permintaan yang diminta oleh hamba-Nya menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak manusia. Dan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah,
bukan pada waktu yang dikehendaki oleh manusia. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hikmah yang ke-6, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita di dalam perkara doa. Doa yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata yang paling tajam, paling kuat bagi orang yang beriman. La yastajibanna du'a walau ba'da hin. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah akan menerima doa daripada hamba-hambanya walaupun ia bertempuh. Dan banyak lagi hadis-hadis serta ayat-ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang memerintah kepada kita supaya kita kerap memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diminta oleh manusia perlu kita faham. Kita memohon sesuatu dengan Allah, bukan kita memohon sesuatu ini dengan manusia. Maka permohonan kita dengan Allah yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa doa ini akan diterima oleh Allah walau ba'da hin, walaupun ia bertempuh. Kadang-kadang kita minta pada hari ini, Allah bagi hari ini, alhamdulillah. Ada kalanya kita minta hari ini, bulan depan Allah anugerahkan kepada kita. Seharusnya kita syukur, alhamdulillah. Ada kalanya memakan masa 1 tahun, alhamdulillah, syukur. Ada kalanya 10 tahun. Ada kalanya manusia tak faham, menyebabkan akal manusia merasakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan kepada mereka. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah supaya kita memahami, yang pertama sekali apabila kita pohon dengan Allah, pemberian itu adalah hak daripada Allah secara mutlak. Allah pasti anugerahkan kepada manusia pemberian daripada Allah, dan Allah yang mempunyai sifat pemurah, pengasih, penyayang. Sama sekali Allah tidak akan mengkhianati, menzalimi hamba-hambanya, terutama sekali orang-orang yang baik. Allah tidak akan mengkhianati. Saya teringat ketika mana guru saya Asy-Syaikh Ismail Adawi, ketika dia mengulas perkara ini, Asy-Syaikh Adawi mengatakan bahawa kita manusia apabila kita berdoa kepada Allah, kita minta perkara yang zahir, kita tidak faham, kita tidak mengerti. Di sebalik daripada apa yang kita minta, adakah ia baik ataupun ia buruk. Kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, sebagai contoh, supaya Allah anugerahkan kepada kita nikmat harta benda yang banyak, supaya Allah jadikan perniagaan kita ini satu perniagaan yang berjaya sehingga kita akan memperolehi wang yang banyak. Itu biasanya diminta oleh manusia.
Kadang-kadang manusia dia tak faham. Bila kita minta harta, adakah kita boleh jamin apabila Allah anugerahkan harta kepada kita banyak, kita akan jadi orang yang soleh? Mungkin kita kufur kepada Allah wal-iyazubillah. Mungkin kita boleh jadi fasik. Mungkin kita daripada orang yang sentiasa mendampingi masjid, mendampingi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di sana ada lelaki-lelaki, termasuk orang perempuan, yang hatinya bergantung dengan rumah Allah, dengan masjid. Sentiasa dia ingat bila waktu maghrib, bila waktu isya, bila waktu subuh, hati dia terikat dengan masjid. 1 jam sebelum daripada azan, dia mula bersiap sedia, dia datang ke rumah Allah. Sejauh mana kita pastikan rezeki yang kita minta kepada Allah, kalau Allah terima, Allah bagi kepada kita nikmat harta benda yang banyak. Daripada kita berniaga, kita dapat 1,000 satu bulan. Kalau Allah anugerahkan kepada kita sampai 100,000 satu bulan, apa jaminan kita boleh datang ke rumah Allah sebagaimana biasa? Ataupun apa jaminan kita boleh datang ke rumah Allah lebih awal, lebih baik daripada zaman kita tak ada harta? Kalau kira logik, waktu income kita bulanan 1,000 sebulan, sudah tentu kita tak mampu nak pakai kereta. Sudah tentu kita tidak banyak kemudahan. Sudah tentu kita berhadapan dengan masalah yang banyak. Zaman itu kita boleh datang ke masjid. Sepatutnya kalau kita dapat 5,000 sebulan, kita lebih kerap datang ke rumah Allah, kerana kesenangan kita, kemudahan kita lebih selesa, lebih banyak berbanding dengan zaman awal. Kita dapat 10,000 sebulan, 20,000 sebulan, makin banyak, sepatutnya makin baik kita dengan Allah, kerana perkara ini anugerah daripada Allah. Apa jaminan kita? Sebab kalau kita perhati, siapa yang boleh datang ke rumah Allah apabila Allah anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah? Ada orang pendapatan bulanan dia ratusan ribu, ada orang sampai mencecah juta. Kereta percuma, pangkatnya besar. Kalau dia nak berjalan di kawal, ada kemudahan, polis duduk di hadapan, semua kereta lain mengelak, dia tak bermasalah dengan jam, dengan apa. Bahkan kalau dia berjalan, dia boleh claim 1 kilometer berapa, 1 kilometer berapa. Bukan mari ni habis duit ke masjid. Kalau dia datang ke masjid pun dia boleh claim. Ada pengawal peribadi, ada pengawal keselamatan, ada macam-macam. Dan kerja dia pun tak banyak. Kerja dia saja. Sepatut dialah mempunyai masa yang banyak. Dialah orang yang paling bersyukur pada Allah. Sepatutnya dialah datang ke masjid. Dialah berada di saf hadapan masjid. Tetapi realiti berlaku dalam dunia sejak daripada zaman berzaman. Bila manusia kaya, manusia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal-iyazubillah, ada manusia merasakan seolah-olah dia Tuhan. Orang macam ni kadang-kadang bila Allah lombokkan kelebihan kepada diri dia, harta duduk pada dia, pangkat duduk pada dia, macam-macam keistimewaan duduk pada dia, ada manusia secara tidak sedar dia bertindak seolah-olah dia Tuhan. Dia bangun di waktu pagi, dia akan tanya, apa benda yang aku nak buat hari ini? Aku berpuasa, aku ada harta benda, apa benda aku nak buat? Macam dia Tuhan.
Dia tak bertanya apa benda yang Allah memerintah kepadaku supaya aku buat pada hari ini. Dia lupa yang itu. Dia jadi Tuhan. Apa benda yang aku nak buat? Dapat harta ni aku nak buat apa? Dia tak tanya apa benda Allah perintah supaya dia buat dengan harta ini. Tak. Sebab itu kadang-kala perlu kita faham apabila kita berdoa kepada Allah, kita mesti sandarkan doa kita. Tidak salah kita minta dengan Allah supaya kita jadi orang yang kaya, orang yang senang. Tidak salah. Dengan syarat kita berikhtiar, berusaha. Tapi biarlah ada sandaran. Kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kamu anugerahkanlah kepadaku harta benda yang baik. Sekiranya harta benda yang baik ini boleh mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Ada sandaran. Jangan kita minta harta. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kekayaan. Jangan. Sebab tidak ada jaminan. Bila kita kaya, tidak ada jaminan. Sejauh mana tahan kita dengan agama Allah, tahan kita dengan ajaran Islam, tahan kita dengan perjuangan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Tapi kalau doa kita sandar, kita minta pangkat, sekiranya pangkat ini menghampirkan kita kepada Allah, pangkat memberi keinsafan kita kepada Allah, harta yang memberi keinsafan kita kepada Allah, harta yang menyebabkan kita lebih tawadhu, kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan begitu. Maka kita mesti faham Allah yang maha pemurah, maha penyayang, Allah yang mempunyai ilmu yang tidak ada batasan. Allah tahu si fulan bin fulan sekiranya dianugerahkan kepada mereka harta benda yang banyak, ada manusia yang akan menjadi pura-peranda, yang akan rusak, yang akan menjadi syirik, takabur kepada Allah. Kadang-kadang Allah kasih kepada dia, Allah tak bagi harta. Ini yang kita nak belajar. Allah tak bagi harta. Bila Allah tak bagi harta, jangan sekali-kali kita rasa putus asa. Aku dah doa kepada Allah, aku dah minta tiap-tiap malam, sebab apa Allah tak bagi? Bukan Allah tak bagi. Allah tahu kalau diberi kepada kita harta, kita akan rusak. Allah sayang kepada kita, Allah tak bagi. Tapi Allah bagi perkara lain. Allah bagi nikmat kesihatan yang lebih mahal daripada duit, daripada keuangan. Para hadirin hadirat sekalian, apa guna keuangan kalau harta kita berjuta-juta? Dalam bank ada 20 juta, dalam bank Islam 50 juta, dalam bank tu 100 juta, bank ni 100 juta. Nak makan tak boleh, nak duduk dalam aircon tak boleh, nak berjalan tak boleh. Kita nak buat. Ramai mana orang yang duit tak ada, kadang cukup makan. Mari sup giabok 2 pinggan. Mari biryani kambing tambah nasi. Sehat sejahtera. Ini nikmat daripada Allah yang lebih besar daripada harta benda. Ada orang pangkatnya besar, pangkatnya besar, tapi hidup dia hina-dina, dicaci oleh masyarakat, dihina dalam masyarakat, tidak ada nilai. Bahkan kalau dia meninggal dunia, orang sebut Alhamdulillah. Kalau orang besuk, dia kata bahar tanuh dah. Ini bahasa orang besuk. Dia kata buan, dia tak panggil mati, dia panggil bahar tanuh. Dia kata bahar tanuh dah. Di mana kedudukan kita? Di mana pangkat kita? Bila mati pangkat kita, semua tinggal bekah belaka. Bekah Perdana Menteri, bekah menteri, bekah itu, bekah tinggal bekah. Ini kubur siapa? Kubur bekas Perdana Menteri. Kubur siapa?
kubur bekas ketua polis, kubur bekas ini bekas token besar, bekas. Tapi kalau tok guru orang tak panggil bekas. Ini makam siapa? Orang tak panggil bekas tok guru, tak ada. Ini makam tuan guru sekian. Sebab apa? Dia munafaat dunia dan akhirat. Ilmu bermunafaat dunia akhirat. Harta kita kejar kadar dunia. Sebab itu bila kita mati, ini bekas orang kaya, ini bekas itu, ini bekas pangkat itu, semua tinggal bekas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, bila kita berdoa kepada Allah, Allah tak bagi kepada kita harta banyak, tapi Allah bagi benda lain. Allah tak bagi kepada kita pangkat kedudukan, Allah bagi benda lain. Malam ini hadirin hadirat, cuba kita renung, cuba kita kenal Allah. Allah yang jadikan kita malam ini sihat sejahtera. Kita dapat datang ke masjid. Duduk waktu maghrib ni dah lapar dah perut. Lapar. Dah nampak dah makanan selepas daripada Isya ini. Kepala ikan, kari kepala ikan ke, kepala ikan singgahan ke, apa ke. Subhanallah, nikmat besar. Nikmat besar. Ramai mana orang lain yang terlantar di hospital. Ada orang stroke, ada orang itu, ada orang ini. Berapa kita nak bayar? Berapa kita nak bayar? Mata kita dapat melihat, tangan kita dapat bergerak. Kalau Allah tarik je mata kita, nak datang ke masjid tiba-tiba buta, tiba-tiba gelap serta-merta. Banyak ini. Berapa kita nak bayar? Maknanya bila kita minta keuangan dengan Allah, wahai Allah, janjikanlah aku orang kaya. Allah tak bagi kaya sebab Allah tahu kalau bagi kita kaya, sekarang sampai masjid. Kalau kaya, orang ni tak bagi masjid. Allah sayang, Allah tak bagi, tapi Allah bagi nikmat yang nilai dia kadang-kadang lebih besar daripada harta benda. Diberi nikmat kesihatan, diberi nikmat anak kita jadi anak yang soleh, isteri kita jadi isteri yang baik, suami kita jadi suami yang baik. Allah bagi. Sebab itu Imam Syekh Atha'illah As-Sakandari dia sebut la yakun ta'akhuru amadil ata ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Bila kita berdoa kalau tidak dianugerahkan kepada kita, jangan sekali-kali kita mari perasaan yasik. Kita rasa frust, kita rasa tak ada guna doa banyak-banyak. Kita rasa macam jangan. Bilal bin Rabah radhiyallahu an dalam riwayat, dia berdoa minta kepada Allah supaya Allah jadikan dia senang, supaya dia dapat menderma sebagaimana orang kaya menderma. Dia minta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak anugerah kepada Bilal bin Rabah. Allah tak bagi. Tapi Allah bagi kepada Bilal benda yang lebih mahal daripada harta. Sampai hari ini, Tok Bilal di masjid orang panggil Bilal bin Rabah. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa setiap suara azan dan suara iqamah yang diperdengarkan daripada zaman Rasulullah sampai kepada hari kiamat, Bilal bin Rabah mendapat syafaat di dalam barzakh, di alam barzakh, dalam kubur dia dapat saham. Para hadirin sekalian, berapa juta masjid dalam dunia ini? Setiap lafaz orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal bin Rabah yang ada di alam barzakh, dia dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi. Mana lebih bernilai antara harta benda dengan azan? Contoh tauladan. Kalau seorang yang mengajar, kalau tidak sebut Bilal bin Rabah sebagai model di dalam sejarah Islam, tidak sah. Saya sepanjang saya mengajar baik, ceramah baik, saya rasa ratus ribu kali saya sebut Bilal bin Rabah. Ratus ribu. Banyak mana dia dapat ganjaran duduk di alam barzakh. Malam ini kita belajar kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Atha'illah As-Sakandari. Ramai mana yang dengar?
dia akan dapat syafaat, dia akan dapat ganjaran dia, bonus dia duduk di alam barzakh. Ilmu macam ni akan berkekalan sehingga kepada hari kiamat. Lama mana lagi nak kiamat? Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Sebab itu bila kita pohon sesuatu dengan Allah, Allah bagi tahu kepada kita al-ijabatu fima yaktaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Allah yang pilih apa benda yang dia nak anugerahkan kepada diri kita, bukan kita yang boleh pilih untuk diri kita. Sebab apa? Sebab Allah ini pemurah lagi maha penyayang. Allah yang pilih. Untuk saya sebagai ketua, saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa macam-macam, saya minta macam-macam. Belum kita kahwin, kita minta. Kadang-kadang bila kita berkenan kepada seorang perempuan, orang perempuan dia berkenan kepada seorang lelaki, dia solat istikharah, dia sembahyang ajak, sembahyang hajat, angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah si fulan bin fulan ini suami bagiku, ya Allah. Kita orang lelaki, kita doa, ya Allah, jadikanlah si fulanah binti fulan isteri bagiku, ya Allah. Aku tengok dia ni baik, begini. Tiba-tiba Allah tak bagi pada kita. Allah bagi orang lain. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mengetahui. Allah tahu kita kahwin dengan dia, anak kita jadi macam mana, cucu kita jadi macam mana. Tapi kalau kita kahwin dengan orang ni, anak kita macam mana, cucu macam mana, banding antara dua, yang Allah Subhanahu wa taala bagi adalah terbaik bagi kita. Sebab tu kita kena syukur pada Allah. Jangan kita rasa kita lebih pandai pada Allah. Bila kita mari putus asa, mari perasaan putus asa dengan Allah, ini tanda kita tunjulkan diri kita ni macam lebih tahu daripada Allah, lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ilmu kita sangat terbatas. Kita tak tahu apa benda sebenarnya. Kita tahu benda yang sudah lepas. Benda akan datang kita tak tahu. Allah tahu benda akan datang. Menyebabkan Allah sebut, Syekh Atha'illah pesan kepada kita, anugerah ini dipilih oleh Allah. Bukan kita yang pilih kita nak apa atas dunia. Kita manusia ni suka bila kita pilih, benda yang kita pilih kita nak yang tu. Ini tabiat anak-anak begitu juga. Bila dia sebut begini, ibu bapa dia sebut begini, dia tak nak. Dia nak yang dia. Kita begitu juga kita dengan Allah. Bila kita pohon sesuatu dengan Allah, berdoa kepada Allah, kita nak bagian. Maka kita nak yang tu. Sedangkan Allah tak bagi yang tu, Allah nak bagi benda lain. Sebab itu dalam apa jua keadaan kita mesti redha kepada Allah. Dan kita mesti tanam dalam akidah kita, apa yang dianugerah oleh Allah adalah terbaik bagi kita. Begitu juga disebut wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di sudut masa Allah anugerahkan kepada kita, kita minta kita jadi kaya, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kita minta tahun ini, Allah bagi 10 tahun akan datang. Sebab apa? Itu pilihan Allah. Pilihan kita kalau boleh minta hari ini, besok jadi terus. Minta naik pangkat, kalau boleh kita minta malam ini, pagi besok ada surat atas meja kita, dinaikkan pangkat kita sekian-sekian, tanda gaji kita naik sekian-sekian. Itu perangai manusia. Syekh Atha'illah pesan kepada kita, waktu, tempoh bila Allah anugerahkan kepada kita adalah milik Allah secara mutlak, bukan milik kita. Adakah Allah zalim? Adakah Allah khianat kepada kita? Na'udzubillah, itu bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang Allah bagi kepada kita tempoh dia 10 tahun. Sebab apa? Allah tahu kalau Allah anugerahkan kepada kita sekarang, waktu itu tidak sesuai dengan kita, yang mungkin kita akan jadi rusak. Pangkat besar umur 30 tahun. Jahanam. Cakap dia akan rosak, tidak tanduk dia akan ganah, dia akan macam-macam. Allah sayang. Allah bagi bila? Umur 30 tahun dia minta, Allah bagi 50 tahun. 20 tahun tempoh. Umur 50 baru Allah bagi. Sebab apa? Allah sayang. Kerana antara 30 tahun dengan 50 tahun, umur 40 tahun kita mendampingi masjid, kita belajar ilmu-ilmu, kita sudah ada asas dalam kehidupan kita, baru Allah bagi. Bila Allah bagi, insya-Allah pangkat yang Allah bagi berasaskan kepada ilmu yang kita pelajari. Sebab itu waktu dan jenis nikmat adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kepada kami yang menciptakan segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala dia pilih sendiri. Allah yang pilih. Maka lahumul khiyara. Bagi manusia tidak ada sebarang kuasa untuk memilih. Sebenarnya kita tidak ada kuasa. Sebab itu bila kita berdoa kepada Allah, jangan kita ajar Allah sebagaimana yang kita belajar dalam pengajian ini. Kita minta dengan Allah, kalau boleh kita sandarkan, wahai Allah, naikkanlah pangkat di masa yang sesuai, dalam keadaan yang sesuai, yang kamu tahu dalam ilmu-Mu ya Allah, supaya kenaikan pangkat aku, lebih aku kenal Allah Subhanahu wa taala, lebih aku insaf kepada Allah, dan aku tidak lalai di dunia ini disebabkan harta benda, disebabkan pangkat dan sebagainya. Itu sandaran kita yang diajar oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Firman Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita kena ingat juga, kadang-kadang benda yang kita sayang, kita kasih, kita mahu, kita minta dengan Allah, boleh jadi dia buruk bagi kita. Ada kalanya benda yang buruk pada zahirnya Allah bagi kepada kita sakit buruk, tapi kerana kita sakit, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, seorang saya tak nak sebut nama lah, alhamdulillah, syukur, dia dulu dibesuk Terengganu. Segala maksiat ni dia lah kepala, kaki botol, kepala kaki botol. Bunuh orang, berapa orang dia bunuh, macam-macam. Akhir sekali dia sakit berat, sakit. Kebetulan tu guru pergi, dan kebetulan saya sendiri pun pergi ziarah dia. Menangis dia menangis sungguh-sungguh, menangis sungguh-sungguh. Sehingga waktu dia sakit, dia menangis, dan Tok Guru dia sebut bahawa macam mana kalau dia mati, Tok Guru dia sangat takut. Dia tak sembahyang, dia bagi tahu, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak apa. Ada apa? Dan dia sebut jahat. Dengan berzinanya, dengan apanya, bukan saja berzina, dialah yang jadi kepala gangster untuk kawal perempuan-perempuan yang mari daripada luar negara untuk dijadikan pelacur. Macam-macam. Dia kata macam mana dia nak mati. Tok Guru semua, kita ni hamba Allah. Allah buka pintu syurga ni luas. Buka pintu syurga ni luas. Dalam tempoh umur masih ada, bertaubatlah kepada Allah. Anggapkanlah benda yang kita buat tu betul-betul keji dan kita tak akan ulang. Allah bagi kepada dia sakit, hampir meninggal dunia. Tiba-tiba selepas daripada itu dia sihat. Dia sihat. Sihat menyebabkan dia jadi orang yang baik. Hari ini dia boleh jadi imam sembahyang, boleh baca Al-Quranul Karim. Dulu Fatihah tak ingat, tak tahu apa benda.
boleh jadi imam sembahyang, alhamdulillah pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji, dia tinggal segala-gala, dia tinggal. Baik, maknanya sakitnya memberi hikmah yang besar. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang benda baik sebenarnya buruk bagi kita. Ada kalanya benda yang kita anggap buruk, sakit, tapi dia baik bagi kita. Dia memberi keinsafan kepada kita macam-macam. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya telah diterima doa kamu berdua, yakni Musa dan Harun, iaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tenteranya. Maka hendaknya kamu berdua tetap istiqamah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak langkah orang-orang yang tidak mengerti. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam isu perjuangan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun alaihi wassalatu wassalam, supaya kita berwaspada. Kita sebut Nabi Allah Musa berdepan dengan Fir'aun, lawan Fir'aun. Baik, matlamat dia lawan Fir'aun ataupun apa benda? Kita hari ini kita nak tegakkan Islam apa semua sekali, kita nak lawan. Kita lawan Amerika ke apa benda? Kita lawan Amerika, katakanlah kita lawan Amerika. Amerika jatuh, berhenti ke perjuangan kita? No. Tak. Nabi Musa alaihi salam dia lawan Fir'aun. Fir'aun tenggelam, hancur. Berhenti ke perjuangan Nabi Musa? Tak. Allah mengatakan fastaqima. Kamu kena istiqamah dengan perjuangan Islam. Teruskan perjuangan kamu. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun hancur. Ada lagi anak cucu Fir'aun. Maknanya perjuangan kita, apa benda kita, sampai kita mati. Jangan sekali-kali kita anggap perjuangan kita ni ada tempoh. Kita berjuang nak tegakkan Islam, maka alhamdulillah tertegak, katakanlah tertegak dalam negara kita. Berhentikah perjuangan kita? La. Perjuangan kita panjang. Kita mesti menegakkan Islam sehingga seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah tertegak Islam seluruh dunia, berhentikah perjuangan kita? Tidak. Wajib kita kena berjuang Islam ini sampai mati. Kerana kita berjuang Islam, ditegakkan Islam. Dalam negara Islam kena berjuang lagi. Orang yang jahat, orang yang buruk perangai dia, akhlak dia yang rusak, sentiasa melahirkan anak. Generasi baru yang merusak sentiasa lahir. Maka perjuangan kita sampai hari kiamat. Jangan kita anggap perjuangan kita ni ada tempoh. Dan jangan kita anggap perjuangan kita ni untuk begian-begian. Kita lawan Amerika, tak betul. Kita lawan kemungkaran. Kita lawan benda yang tak baik. Sama ada Amerika baik, Rusia baik, Britain baik, siapa baik, itu adalah lawan kita. Kita bagi laluan untuk azab.